Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, jom kita belajar AdMath dengan Teacher Jess. Okey, kali ni Teacher Jess nak berkongsi dengan you all tentang chapter 5 Arithmetic Progression AdMath Form 4 5.2 Geometric Progression. Okey, so sebelum ni dalam channel Teacher dah pun tunjukkan beberapa video mengenai chapter 5.1 Arithmetic Progression. So kali ni jom kita belajar tentang Geometric Progression. So untuk topik ni Geometric Progression kita menggunakan simbol GP. Okay, so first kita nak identify Geometric Progression. Okay, so jom kita baca sikit apa yang ada kat sini. Okay, there is a famous legend regarding the invention of chess related to Siri. According to the legend, a king from India wanted to meet the chess inventor to give recognition because this invention was interesting. Okay, the chess inventor only requests a week to be given to him according to the following calculation. Okay, so berdasarkan tentang induction set yang dalam buku teks ni, okay, di sini dia berkongsi dengan kita, okay, macam mana kita nak mengenal pasti geometric progression. Okay, so kat sini ni dia adalah, okay, kalau you all tengok, Teacher guna reference buku teks KSSM. Okay, muka surat 139. Okay, so ini kita punya inquiry atau aktiviti di mana kita boleh mengenal pasti kita punya arithmetic progression. Okay, di sini dia bagi situation lah sikit. Okay, there are various bacteria in our surrounding. Bacteria can be found on unhygienic food, human and animal, etc. Bacteria can reproduce very fast and lead to disease such as diarrhea. Okay, sorry kalau teacher salah sebut. Okay, the rate at which a bacterium reproduce is double at the same rate, which is every 20 minutes. Okay, a bacterium will become 2 bacteria will become 4 and so on. So if a human intestine has 2 million bacteria, okay, he or she will be infected with diarrhea. Okay, teacher rasa ni macam yang nama penyakit tu kan, yang macam dia kering air ke, tak silap teacher, betul tak? Okay, so maksudnya kat sini, jika kita okay, seorang manusia ni mempunyai 2 million bakteria. Okay, intestine has 2 million bacteria. Okay, so apa yang dia bagi tahu tadi, the rate dia punya bacteria yang reproduce tu adalah double at the same rate. Setiap 20 minit satu bakterium ni jadi 2. Kalau tu jadi 4. And so on lah. Dia berganda kan, nampak. So let's say if a type of food has only 1 bacterium. So if you consume the food, estimate the time taken for you to be infected with diarrhea. Okay, so the table below show the number of bacteria reproduced. So one box represent the reproduction of the bacteria in 20 minutes. So complete the table below until the number of bacteria leads to the diarrhea. Okay, so maksudnya kat sini, katakan bermula dengan 1 bakteria, dia jadi berapa? 2 kan? Okay, kalau kita tengok pada inquiry ni, okay, bermula dengan 1 bakteria. Okay, dalam masa 20 minit dia jadi 2, reproduce jadi 2, double kan? Okay, the next 20 minit jadi 4, the next 20 minit 8 and so on. So dia nak kita completekan table below ni supaya dia nak tengok maksudnya sampai nombor berapa yang dia boleh lead to the diarrhea kita. Okay, contohlah tu. Okay, so apa lagi maklumat yang dia bagi kat sini? How long does it take for you to be infected? Determine the method to get the number of bacteria every 20 minutes for the previous 20 minutes. Is the value a constant? Okay, use the GeoGebra software and draw the graph to represent the number of bacteria increasing with time. Discuss with your group member about the result obtained and the record result obtained on a piece of paper, and each group move to another group to compare the result obtained. Okay, kat sini dia minta nanti kalau kita buat aktiviti ni dalam kelas kan. Okay, hasil daripada yang kita buat tadi tu, dan complete the table tadi tu, gunakan software GeoGebra untuk lukis graf supaya kita nak tengok apa dia punya relationship between the number of bacteria dengan masa. Okay, so kita go through the conclusion. From the result of inquiry 4, it is found that the ratio between any two consecutive terms is a fixed number.
So this is the progression called geometric progression. Okey, dia kata daripada yang table kita buat tadi tu didapati ratio ni kadar nisbah. Okey, ratio between any two consecutive term. Okey, term sebutan consecutive term bermaksudnya berjujuk. Okey, ada satu sebutan and the next sebutan yang kedua tu, so ratio kedua sebutan ini two consecutive term ni fixed number, satu nombor tetap. Maka jika berlaku macam ni, kita panggil geometric progression. So apa yang you boleh nampak sekarang, perbezaan antara geometric progression dengan arithmetic progression, di mana arithmetic progression kita ada common difference iaitu D, di mana T 2 tolak T 1. Okey, untuk untuk geometric progression kita ada ratio, iaitu kita akan gunakan nanti simbol R. Okey. So common ratio. Sebab apa kena common? Sebab dia kena sama setiap kali mana-mana sebutan yang kita ambil guna untuk nak cari R. Okey, so kita akan ada satu common ratio, kita guna simbol R, di mana dia adalah nisbah from the T2 to T1 and so on lah, T3 to T2, T4 to T3, sebab dia nak two consecutive term. Okey. Geometric progression is a sequence of numbers where each term is obtained by multiplying a constant with the previous term. Okey, betul lah. Kita nak cari R, kita bahagikan nisbah dia. So, bila kita nak dapatkan sesuatu sequence dalam nombor geometric progression, kita darab dengan sesuatu constant. Okey. So, di sini dia beritahu lagi. Okay, if T1, T2, T3 and so on until Tn is the first n term of geometric progression, so the ratio of the two consecutive terms is called the common ratio R, T2 by T1, T3 by T2 and so on lah. Okay, and teacher nak ingatkan juga untuk you all, you kena kira you punya common ratio R dengan T2 divide by the previous T1. Jangan elakkan daripada you kira ratio you tu T1 divide by T2. You ambil yang yang sebelum tu dulu, bahagikan dengan yang selepasnya. Itu salah, dia tak sama, dia tak boleh dapat dia punya common ratio. Okey, so kat sini teacher akan tunjukkan contoh 10 untuk you all. Okey, jom kita tengok contoh 10. Determine whether the progression below is geometric progression. Give your justification. Okey, dia nak kita tentukan adakah progression di bawah ni geometric progression atau tidak. Bagi kita punya penerangan lah. Okey, so soalan A dia bagi satu sequence 5, 15, 45, 13. Okey, so jom kita tengok kita punya contoh example 10 ni. Macam mana nak jawab. Okey, so diberi satu sequence progression 5, 15, 45, 135 and so on. Okay, so dia tanya kita, this is a geometric progression or determine whether it is a geometric progression. Okay, first kita kena tahu kalau kita nak tentukan dia adalah geometric progression atau tidak, kita kena cari kita punya common ratio kita. So iaitu R lah. So macam mana nak dapatkan R? Formula dia T2 over T1. Okay, so mana T2 kita, mana T1 kita? Okay, so this is your T1, T2, T3, T4 and so on lah. So kat sini kita tengok. Okay, kalau T2 over T1, 15 over 5. 3. Okay, so make sure you tak boleh nak bandingkan satu sahaja kiraan untuk mendapatkan common ratio. At least you mesti mencuba untuk semua sebutan yang ada. Jika semua dapat constant common ratio, barulah satu constant number, barulah kita boleh katakan dia common ratio. Okey, kita cuba pula T3 over T2. Okey, T3 kita 45 over 15. Okey, so berapa? 3 juga kan? Okey, the next T4 over T3. Okey, ini 135 over 45. Pun 3 juga. So kat sini kalau kita perhatikan, for this progression 5, 15, 45, 135, all the ratio we got 3. Okay, 3, 3, 3,
So this progression is a geometric progression because the common ratio are same. So kalau dia nak kita justification, kita cakap je, yes, it is a geometric progression because all the R are same. Okay, so kita cuba soalan yang kedua. Okay, dia bagi soalan yang kedua, 0.1, 0.2, 0.3. Okay, determine it is a arithmetic progression or not. Okay, so first kita cari kita punya R. Okay, so kita cuba ulang balik. Okay, R kita adalah T2 over T1. Okay, so mana T2 kita, mana T1 kita. Okay, this is your first term, this is your second term, this is your third term. Okay, so T2 kita apa? 0.2. Okay, first term 0.1. So kita dapat berapa ni? 2 kan? Okay, so next T3 over T2. Okay, T3 kita 0.3. T2 kita 0.2. Ini kita dapat berapa? Okay, nampak tak? Kita dapat yang the first one R kita 2, yang second one 3 over 2. So now, katakanlah ini R1, ini R2 kan? R1 kita tak sama dengan R2. So this is not arithmetic progression. Ini bukan arithmetic progression. Okay, because the ratio are not the common ratio. Okay, so now you dah tahu macam mana nak tentukan progression itu geometric progression atau tidak. Okay, so teacher harap dengan contoh yang teacher tunjukkan tadi dapat membantu you all untuk nak determine it is a geometric progression or not. Okay, so kita jumpa lagi the next class. Bye.